Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama-sama akan berada secara langsung dalam forum Al-Muqarrabin dengan tema akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah kasih ke syurga. InsyaAllah pada malam ini bersama-sama dengan saya ialah yang berbahagia orang lama dalam forum Al-Muqarrabin. Mungkin bagi tuan-tuan yang biasa dengar nama forum Al-Muqarrabin, dan forum Al-Muqarrabin ini adalah forum yang merupakan saya ingat dah usia dah mencecah, kalau ikut Ustaz, 12 tahun tak kurang forum program antara Jabatan Agama Islam Pahang dan juga Pahang FM, yang mana sebelum ini dulu-dulu kalau tuan-tuan masih ingat akan disiarkan setiap hari Khamis malam Jumaat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini bersama-sama dengan saya orang lama dalam forum Al-Muqarrabin, dan juga saya kira sebagai tulang belakang forum Al-Muqarrabin dengan temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan, yang itu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hamdan Yusuf, mantan Al-Fadil Qadi daerah Muazzam Shah, yang telah pun bersara ada 3 bulan Ustaz, 5 bulan pejam celik Al-Fadil Ustaz Hamdan telah pun bersara daripada perkhidmatan awam. Kali terakhir berkhidmat sebagai Al-Fadil Qadi daerah Muazzam Shah, Rompin. Jadi pada malam ini insya-Allah, jadi apa kata kita mulakan dulu forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini dengan membincangkan tajuk cinta ke syurga. Seperti mana biasa, forum Al-Muqarrabin adalah forum yang kalau tuan-tuan masih ingat, sebenarnya tidak ada moderator. Forum Al-Muqarrabin yang sebenar-benarnya, yang kadang-kadang mungkin ada setengah masjid dia guna juga nama forum Al-Muqarrabin, tapi ada moderator. Sebenarnya forum Al-Muqarrabin adalah satu bentuk forum yang bersifat diskusi. Kita menghuraikan satu tajuk yang akan diutarakan, dan kesemua ahli panel akan bertindak sebagai moderator, dan pada masa sama juga adalah sebagai ahli panel. Begitu dia format forum Al-Muqarrabin. Dan tema kita masih kekal, iaitu akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan biasanya forum Al-Muqarrabin ini kita akan berforum selama 20 pusingan. Biasa begitu, tapi bila sebut 20 pusingan, masing-masing dah mula lain macam dah. Ada yang duduk dekat pintu dah, senang nak lari. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan boleh tunggu, insya-Allah kami ahli panel juga boleh tunggu untuk kita sama-sama pada malam ini mengupas tajuk cinta ke syurga. Ahlan wa sahlan yang bagi Al-Fadhil Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin, atau lebih dikenali dengan nama Piu Mizi. Okey Ustaz hujan lebat tadi, tak ada kereta bukannya buka atak Jadi bagi memulakan bicara wara kita pada malam ini, saya mulakan dengan kisah satu ketika bahawasanya Nabi SAW, hadis ini saya mulakan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Hadis ini direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, merupakan hadis sahih, iaitu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Satu ketika, kata Anas bin Malik, dia menceritakan seorang lelaki
bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Jadi tuan-tuan, ya, soalan ditanya tentang hari kiamat, dan kita ni dan Nabi SAW kita sedia maklum bahawa baginda SAW adalah Nabi akhir zaman. Dan Nabi pernah beritahu kepada kita dalam hadisnya, Nabi kata apa? Anal aqib fala nabiyya ba'di. Akulah pengakhir dan tidak ada lagi Nabi selepas aku. Sebab itu mana-mana manusia yang mendakwa dirinya sebagai Nabi, maka itu adalah kadhib, penipu, atau kita gelar sebagai kadzab, ya. Jadi bila ditanyakan tentang hari kiamat itu, Nabi SAW, ya, apa kata lelaki tersebut? Mata sa'ah ya Rasul, bilakah berlakunya hari kiamat? Qal, Nabi SAW bila ditanya soalan itu, maka baginda pun menjawab, wa madza a'dadta laha, dan apakah pula persiapan kamu untuk menghadapi hari kiamat? Si fulan ini ditanya bilakah berlakunya kiamat. Nabi SAW tanya balik, apakah persiapan kamu untuk menghadapi atau berhadapan dengan hari kiamat? Jawab lelaki tersebut, la syai', tidak ada apa-apa ya Rasulullah, illa annani uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tak buat apa-apa persiapan ya Rasulullah, melainkan persiapan aku hanyalah sekadar aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan. Justru itu bila mana Nabi SAW mendengar jawapan daripada lelaki tersebut, maka baginda SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu nescaya di akhirat kelak akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Anas, fama farihna bi syai'in farahana bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tak pernah berasa segembira seperti mana gembira kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menggambarkan kepada kita satu muhasabah kepada kita, siapakah di dunia ini orang yang menduduki tempat nombor satu yang paling kita cintai. Sebab itu kata Anas bin Malik dalam hadis ini, di hujungnya dia kata apa? Fa ana uhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik, dan sesungguhnya aku sangat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sekalipun aku tidak mampu beramal seperti mana mereka beramal, mana sekalipun aku tak boleh buat amalan seperti mana mereka boleh buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meletakkan cinta Rasul, cinta kepada sahabat mengatasi segala-galanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, justru pada malam ini bersempena dengan bulan Rabiul Awal, penghujung bulan Rabiul Awal, tuan-tuan, kita berforum dengan Forum Al-Muqarrabin bagi membincangkan tajuk cinta ke syurga. Mudah-mudahan cinta kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertitik tolak daripada bulan kelahiran agung junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Rabiul Awal, menjadikan satu bukti kehambaan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah dia seperti mana yang telah digambarkan oleh Nabi SAW. Bagaimanakah keadaan kita bakal dibangkitkan di mahsyar kelak, dengan siapakah yang bakal kita bersama-sama. Makanya Nabi meletakkan satu prasyarat, anta ma'aman ahbabta, kamu nescaya akan bersama dengan siapa saja, siapa yang kamu paling cintai, disitulah kamu akan bersama dengan mereka di akhirat kelak. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bayangkanlah kalau kita meletakkan cinta itu kepada manusia. Ada setengah orang tu diletak dia punya kasih itu pada orang politik, ada setengah orang dia letak kasihnya pada orang kaya, ada setengah orang meletakkan kasihnya kepada dunia dan sebagainya. Maka Nabi memberi satu hint, satu gambaran bahawasanya dengan siapa yang paling kita cintai, itulah orang yang bakal kita bersama-sama dengannya di akhirat kelak. Justru itu tuan-tuan,
seperti mana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya dia juga meletakkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya, dan cinta sahabat kepada Nabi SAW ini memanglah tidak boleh kita katakan tidak ada tolak bandingnya. Justru itu marilah sama kita mengambil qudwah bersempena dengan forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini bagi kita membincangkan tajuk cinta ke syurga, yang sama-sama akan dibincangkan oleh ahli-ahli panel kita yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdan Yusuf dan juga Al-Fadhil Ustaz Nur Hamizi bin Jamaluddin atau lebih dikenali dengan nama Piu Mizi, dan bersama-sama dengan saya insya-Allah pada malam ini untuk kita kongsikan bersempena dengan Maulidur Rasul dengan tema kita akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Bagi membuka pusingan pertama ini, jadi kita meneruskan bicara wara kita. Dengan itu saya mempersilakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdan dulu kena Ustaz. Pasal Ustaz Mizi datang lambat, kita denda dia sikit dia. Biar Ustaz Ustaz Hamdan akan memulakan ataupun akan menyambung bicara wara kita bagi membincangkan forum Al-Muqarrabin, akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Tajuk kita pada malam ini ialah cinta ke syurga. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Terima kasih bagi Ustaz Syukri, bagi Piu Ustaz Mizi, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Memang cita-cita dan harapan setiap manusia kalau boleh kat dunia nak bahagia, kat akhirat pun nak bahagia. Dan itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kenapa kita minta jauh pada azab neraka? Sebab kita nak duduk dalam syurga. Dan syurga ni tempat sangat istimewa. Sebab itu sekalian, kalau kita merenung banyak ruang-ruang di mana Allah Ta'ala menjelaskan. Begitu juga baginda Nabi SAW meletakkan asas-asas utama supaya jalan-jalan, jalur-jalur untuk menuju ke syurga ni satu benda yang kita kena usahakan. Sebab itulah kita kalau boleh biar hidup di alam dunia ni, kita termasuk golongan manusia yang hatinya, jiwanya, harapannya semua kerana untuk Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok bagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan antara perkara yang paling utama, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya tuan-tuan, bila kita diperakui sebagai hamba Allah Ta'ala, maknanya orang yang hidup di alam dunia ni, jalur hidupnya berada landasan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka jaminan paling utama ialah bagaimana dia dapat mengikut jejak-jejak yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mungkin kita berada dunia dah 14 abad jarak jauhnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita jauh daripada jarak dengan keberadaan Nabi SAW membezakan di antara kita dengan para sahabat. Para sahabat tuan-tuan, mereka merupakan orang sangat istimewa. Mereka melihat wajah Nabi, duduk bersama Nabi, dan mereka menadah tangan mendoakan, mengaminkan doa baginda Nabi SAW. Tapi kita tak nampak pun, tak jumpa pun. Tapi rupanya apa yang para sahabat dapat, kita juga dapat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah antara kurniaan paling istimewa tuan-tuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad, antara yang paling istimewa pun tuan, walaupun umur kita pendek-pendek baina sittin wa sab'in, tapi sebenarnya Allah Ta'ala berikan kita kelebihan amal ibadah yang kita lakukan, bukan sekadar diberikan ganjaran pahala, tetapi Allah Ta'ala berikan satu amalan yang kita lakukan, suatu benda yang boleh mendapatkan gandaan pahala yang sangat istimewa. Dan keistimewaan kita pun tuan, iaitu kita lakukan sesuatu atas jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila sebut soal syurga ialah soal neraka, ialah satu benda penghujung kehidupan dan sebagai penamat segala kesudahan hidup di dunia dan akhirat. Sebab itu cara hidup kita dunia ni akan menentukan bagaimana cara mati kita nanti. Kalau kita mengatur hidup di alam dunia berdiri sebagai seorang suami, berdiri sebagai seorang isteri, dan seluruh dimensi kehidupan kita, kita berdiri untuk memberikan melaksanakan tanggungjawab, memberikan bagaimana kita dapat melaksanakan perkara-perkara yang tuntut agama, maka di situ tuan-tuan menunjukkan bahawa bila dapat kita melaksanakan perkara yang hak
dan kita meninggalkan semua bentuk yang batil, maka dengan sendiri kita dapat jalur-jalur yang menentukan jalan untuk menuju ke surga. Sebab itu Islam letakkan tu garisan khas, yang halalnya halal, yang haramnya haram, yang makruhnya makruh, dan semua jalur-jalur ini tuan kita kena hati-hati. Sebab tu kalau kita berada di landasan yang betul tapi kita melakukan perbuatan yang tak betul, sebab tu istimewa kehidupan manusia ni bila dia dapat merasai kehidupan di alam dunia, pergantungan harapannya kepada Allah Ta'ala, dan dia mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW, maka tuan, jaminan paling utama ialah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Bila Allah rahmat kita tuan, sebab kita kena faham syurga kita ni yang kita nak ni, yang kita nak perolehin tuan, bukan kerana ibadah kita, bukan kerana hebatnya solat kita, bukan kerana banyaknya sedekah kita, bukan kerana baiknya kita dengan manusia, tetapi syurga ini ialah anugerah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita memperoleh, menggapai kasih sayang Allah Ta'ala, dengan sendirinya bila Allah sayang kita, maka menjadi hak Allah Ta'ala. Cuma antara jalur perangai, tingkah laku, tindakan yang mesti kita buat, mesti berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab tu sekalian kita tengok bagaimana kisah seorang sahabat Nabi. Kita ambil contoh siapa tuan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila sebut Sa'ad bin Abi Waqqas ni, antara kelebihan yang Allah kurnia kepada sahabat Nabi, dia merupakan ada hubungan saudara sebelah mak ataupun sebelah ibu baginda Nabi SAW. Dan Nabi selalu melakakkan Sa'ad ni sebagai pak saudara dia. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ni Allah Ta'ala kurniakan beberapa keistimewaan. Yang pertama, dia di antara senarai 10 sahabat yang menjadi ahli syurga. Tengok watak dia. Yang kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas ni Allah Ta'ala berikan kelebihan dia, dia seorang pemanah. Bukan sekadar buat panah, tapi pemanah yang tepat. Sharpshooter kalau kita orang menembak lah. Dan yang ketiga, kelebihan yang ada pada Sa'ad bin Abi Waqqas juga, dia merupakan orang yang Allah takdirkan kalau berdoa, doanya dimakbulkan Ta'ala. Tuan-tuan tengok peribadi yang ada pada Sa'ad. Kalau kita lah tuan-tuan dapat gelaran sebagai tersenarai nama ahli syurga, oi, kita akan duduk dalam dunia ni, hang tak kenal ke aku siapa kan? Kita akan rasa berbangga, kita rasa kita hebat. Tapi sahabat tak tuan-tuan, walaupun nama mereka tersenarai Nabi sebagai ahli syurga, tapi watak dan perwatakan mereka, warak mereka, rendah diri mereka, subhanallah, sangat hebat. Begitu juga kalau kita Allah takdirkan sebagai seorang yang doa dimakbulkan, kan? Contohlah, kalau kita termasuk orang doa makbul tuan, nescaya kita buka klinik kita buka klinik, maka kita jual air. Mana kalau air ni nak suruh anak cerdik, anak bijak, doa makbul ni, ini RM5 sebotol. Tapi kalau nak kahwin seorang dua atau seorang lagi, ni mahal sikit harganya. Tuan-tuan, kita buka klinik, kenapa? Kita termasuk golongan manusia Allah beri kelebihan doa makbul. Tapi tidak bagi para sahabat. Mereka walaupun memiliki kelebihan dan perwatakan mereka, kecintaan mereka, kasih mereka kepada Nabi, tak ada tolak banding. Nak menunjukkan sesungguhnya walaupun mereka Allah berikan keistimewaan dan gambaran kehidupan mereka sangat-sangat mencintai Nabi. Tengok bagaimana gerak kerja yang mereka lakukan. Dan begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita tahu kalau kita pergi ke Guangzhou, di mana? Di China kan. Di sanalah tempat dimakamkan seorang sahabat Nabi yang nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni di Tanjung Lumpur ada juga Guangzhou. Itu boleh makan kambing bakar. Saya nak membayangkan kalau kita menyedari hakikat hidup di alam dunia ni, rupanya walaupun kita tuan-tuan jadi orang yang istimewa, orang yang hebat, tetapi dalam keadaan yang sama, kalau Nabi SAW dah memberikan jaminan dia sebagai ahli syurga, tengok dia tak duduk diam tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tahu dia ahli syurga, baik duduk di rumah saja, tak payah bekerja dah. Tapi bagaimana beliau merantau sampai ke China, tugas menyambung risalah, membawa dakwah, menyebarkan Islam dan menegakkan kebenaran. Maknanya bila kita berada dalam suasana apa keadaan sekalipun, walaupun kita tuan-tuan nakkan sesuatu yang baik, mesti bermula kita menjadikan diri kita khairun nas anfa'um linnas, manusia yang boleh memberikan kemanfaatan dan kebajikan kepada orang lain. Sebab tu kita kena renung dalam hidup kita ni agak-agak tuan-tuan. Kita ni dengan sebab malasnya nak bangun malam, payahnya nak beribadah, dengan orang busuk hati, dengan keluarga tak ada tanggungjawab. Kadang-kadang tuan dengan apa yang sepatutnya kita lakukan dalam bulan Ramadan,
kita pun puasa sekadar nak puasa kerana hormat Ramadannya, agak-agak dengan watak dan perwatakan kepribadian yang kita ada tuan, kita layak kan jadi ahli syurga Allah Ta'ala? Tentu jauh sekali tuan ya. Marilah pada malam ni kita cek. Sebab itulah Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad. Di antara kelebihan yang paling istimewa tuan, umur kita ni pendek-pendek, tapi dengan sebab amal yang kita lakukan, pahala ganjaran Allah kurniakan, tapi dengan ganjaran pahala Allah Ta'ala berikan kelebihan untuk kita, supaya inilah ruang kita menggapai kasih sayang dan rahmat di sisi Allah Ta'ala. Umpamanya apa tuan? Kita ambil contoh paling mudah. Kita hari ini mungkin dengan baca Quran. Kan saya baru ni berjumpa dengan seorang sahabat dan dia menceritakan, dia kata, Ustaz, saya memang daripada muda saya tak reti baca Quran, tapi bila Allah cetuskan hati saya nak baca Quran, akhirnya saya baca. Tapi hari ini Allah berikan ruang, Allah beri kekayaan, Allah berikan segala-gala yang saya miliki, tapi saya rasa saya sangat berkurangan. Sebab tu saya rasa harta ni memang tak boleh bawa ke mana. Jadi saya jumpa di mana tuan? Di sebuah mak tahfiz. Dia infakkan sebahagian harta dia, dia bangunkan pusat tahfiz, kemudian dia sara ataupun taja beberapa orang yang hafaz 30 juz Quran pergi mengerjakan umrah. Bukan saja itu, tetapi dia taja anak-anak yatim dan mereka ni diberikan infak sepenuhnya. Dan saya tanya, Masya Allah, hebat tuan sampai begitu sekali. Dia kata bukan apa untuk kalaulah Allah Ta'ala nak kurniakan untuk saya ni, dengan sebab saya kurangnya amal, tak retinya baca Quran dan banyak kelemahan yang ada, tapi paling tidak bila saya taja budak yang menghafaz Al-Quran, saya belanjakan untuk mereka, sekurang-kurangnya kalau 10 pahala, dapat setengah bagi saya satu mencukup lah. Kalau mereka baca tak dapat sikit cukup lah. Tuan-tuan, dia nampak bagaimana kita berada bersama orang baik-baik, kita menyokong kerja-kerja baik-baik dan melakukan perkara baik-baik, dan itu harapan untuk apa tuan? Supaya Allah Ta'ala berikan rahmat dan pahala ganjaran baik untuk kita. Dan mungkin sebab kebaikan kita buat, inilah antara asbab yang menyebabkan kita tuan, kalau mungkin tak ada amal lain, kerana kita pernah buat baik pada orang lain, mungkin sebab kebaikan itulah akan menyebabkan kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Betul tuan? Antara yang paling utama kebaikan kita lakukan siapa? Kepada mak dan ayah kita. Hari ini tuan-tuan cek balik, di antara penghalang utama nak masuk syurga kan derhaka. Bila ada sifat sekelumit yang pernah kita kecewakan hati mak kita, kena ingat Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqdamal ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Tapi cuba bayangkan tuan, kalau kita ada mak zaman muda, kita zaman remaja, kita sampai hari ini, agak-agak apa bakti kita pada mak kita? Apakah mak kita reda tak kita? Kalau nak reda Allah, mesti bermula dengan reda mak ayah. Kalau mak dan ayah kita tuan-tuan yang kita sakiti hati mereka, hari ini mereka dah berada dalam alam barzah. Agak-agak tuan, kenapa kita ni beramal tapi amalan kita nampak kita ke masjid, ke surau, bagus dah, alhamdulillah, tapi kita tak rasa kemanisan, hanya sekadar ritual saja. Datang dengar kuliah ilmu, balik tak dapat apa-apa. Kadang-kadang kita dengar, oh ustaz tu bagus saja, tapi kita tak boleh beramal dengan apa mereka beritahu. Tentu ada sesuatu yang jadi penghalang. Kita bimbang tuan-tuan, dengan sebab dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka ini di antara punca Allah cabut rahmat, Allah cabut kasih sayang, dan Allah hilangkan keberkatan hidup. Dan tuan-tuan, payahlah agaknya kita nak dapat syurga Allah Ta'ala, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Jadi mungkin itulah yang pertama saya nak sentuh sikit, bahawa seserah pada yang bagi Ustaz Mizi lah untuk menyambung risalah, menyambung perbincangan kita pada malam ini, iaitu tajuk jalan ke cinta ke syurga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ala. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan rakan bicara wara Forum Al-Muqarrabin pada malam ini, ya, sahabat saya Ustaz Syukri, ya, kanda saya Ustaz Hamdan Yusi, pimpinan masyarakat, Jawatan Kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah
Hari ni kipas helikopter tak pusing dah. Sebab apa, ada 11 ekor. Ekor besar ni ada 10, ekor kecil satu, 11 popalai. Inilah hebatnya Masjid Tariq bin Ziyad ni. Mana dia selalu ke depan, ya, mendahului orang lain. Orang lain tak ada lagi, dia dulu. Tak apalah tuan-tuan, bagus untuk keselesaan kita beribadah, ya, duduk dalam majlis ilmu adalah pahala bagi mereka yang mengusaha dan menyumbang, insya-Allah. Bicara pada malam ini ialah cinta menuju syurga. Gitu tak? Ke tidak? Cinta ke syurga. Pada tanggal kurang lebih 21 Rabiul Awal, maknanya berkalih tarikh kita inda ghurubi syamsi, terbenam matahari masuk maghrib tadi, kita sudah berada pada hari berikutnya dalam bulan Rabiul Awal. Maka bulan ini, ya, kita selalu mengingati Nabi SAW, tak kira bulan lah dah. Cuma kita beritahu, ya, bulan Rabiul Awal kita akan teringat, ya, 1000 berapa ratus tahun yang lampau lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah manusianya, yang manusia agung lagi mulia yang apa yang Allah Ta'ala utus ke atas muka bumi ini. Sebagai apa? Sebagai guide kita untuk bawa kita ke syurga Allah. Kalau tak ada Nabi ni agak guna gaya kita nak pergi ke syurga. Cuba bayang balik. Dah lah kita ni jauh. Duduk di ulu jenat. Katakanlah bahasa orang Lepang atau ulu jenat. Bukan jenat ulu atuk rauk ni, tidak. Jenat ni tempat gajah menjilat garang. Siapa biasa pergi buru, nembok kijang, nembok seladang, nembok rusa, lesen tak berlesen, itu lain cerita. Jangan ada orang pilihan dengar, sudah. Nu tempat tengah hutan belantara tu, dia ada kawasan batu garang tu, tempat dia menjilat. Mana habis suat lah kata orang faham, ada penghujung dunia. Kita ni, the lost tribe ni, Bani Melayu ni duduk ni hujung dunia. Ya? Kalau ambil pada titik, benua Arab kita duduk di hujung, dia Asia ni. Dalam jauhnya kita dengan bumi Nabi SAW. Jauh pula dengan zaman yang disebut oleh Ustaz Hamdan Yusi tadi. Allahu Akbar. Tapi kita dapat juga kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ini biasa kita dengar kan. Tauba kata Rasulullah. Beruntunglah. Ya. Liman ra'amni wa amana bi. Kita saat ini tak? Beruntunglah orang yang dapat melihat aku, kata Nabi. Ini merujuk kepada generasi sahabat. Hak duduk sekeliling kelalang dia ni. Melihat aku. Mana boleh bersosial, direct access dengan Nabi. Wa amana bi, kata Nabi. Dan dia boleh beriman dengan aku. Percaya benda hak Nabi bawa, tak? Meyakininya. Ya, kemudian beramal dengan apa Nabi bawa. Bersama dengan Nabi pula beramal. Allahu Akbar. Tapi Nabi kata ada satu golongan. 3 kali keberuntungan, 3 kali ganda, kata Nabi. Tuba, tuma tuba, 3 kali keberuntungan, kata Nabi. Orang yang liman amana bi walam yarani. Jangan walam yarani, walam yarani. Kena buang huruf illah di hujung verb fi'il mudhari' itu sebab dia majzum dengan ada sebab lam tadi. Itu boleh faham je? Siapa pernah ngaji sekolah Arab, ngaji pondok, macam pernah aku dengar, tapi di mana ingat-ingat lupa kita ngulang kaji balik. 3 kali keberuntungan, kata Nabi SAW, bagi mereka yang tak apa yang boleh beriman dengan aku tapi dia tak melihat aku. Tak ada kita dengan zaman Nabi nak duduk, ya, bersama Rasulullah, menatap wajah Rasulullah, boleh berbicara, bertanya dengan Nabi. Allah, siapa golongan ni? Inilah kita. Kita tidak sezaman dengan Nabi. Kita jauh dengan zaman Nabi. Tapi kita boleh beriman dengan Nabi dan ajaran hak Nabi bawa. Ya. Beruntung tak tuan-tuan? Kak, beruntung tak? Beruntung? Ya ke tidak ni? Ya. Langgutlah lebih sikit, pun senyap je dah. Sudahlah, dah pukul berapa pula, habis negara jam dah bunyi dah ni. Ya, kayaknya macam gaya, macam gaya, tak nak berhenti aja. Tuan-tuan sekalian, bila cerita tentang cinta Nabi, kita nak cinta inilah membawa kita ke syurga, yang menyempurnakan iman kita, ya, yang memberi kekuatan kepada ni dalaman kita untuk kita beramal dengan sunnah Nabi, perjuangkan ajaran Nabi sehingga kita bersama dengan Nabi boleh masuk syurga dengan syafaat Nabi, boleh berjiran dengan Nabi. Beza dengan sahabat Nabi, contoh Sayyidina Umar. Contoh kenal Sayyidina Umar, kenal dah? Tidaklah kenal Barak, itu Umar lain.
Sayyidina Umar kita kenal dalam sejarah, dalam ceramah, dalam apa, kuliah-kuliah ilmu kita kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni, ya, dia dengan Rasulullah dipegang tangan. Sekarang kata dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ke. Dipegang, Rasulullah pegang tangan dia. Ke dipegang tangan Rasulullah gitu. Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, engkau lah orang yang paling aku sayangi dalam hidupku, kata dia. La anta ahabbu, ahabbu ni isim tafdhil. Maknanya apa? Yang terlebih sayang. Yang apa nak kata? Pepalih awak, gitulah kata orang dah. Pepalih lah, awak paling kita sayang ni. Engkau lah orang yang paling aku sayangi dalam hidupku, wahai Rasulullah. Berbanding semua benda. Illa min nafsi, ada istithna, pengecualian. Melainkan diri aku. Apa katanya? Apa maksudnya? Dia nak ngabar, disayang ke diri dia nombor satu. Lepas tu tak adalah benda dan orang yang paling disayangi dalam hidupnya selepas disayang ke diri sendiri ni, melainkan Nabi. Sebab Sayyidina Umar kira ni hebat lah ni, perisytiharan yang sangat hebat. Lebih hebat pada isytihar dapat apa? Apa? Narata? Orang pencik dapat apa? 3 rata. Oh, sedap sangat dah kita dah. Ini hebat pada tu lagi. Pada Sayyidina Umar ni buat pengumuman. Dia isytihar pada Nabi. Sebab bagi Sayyidina Umar biasalah pada pandangan dia sayang ke diri sendiri ni, memanglah biasa orang semua sayang ke diri sendiri kan. Kira biasa, semua orang sayang diri. Lepas tu, siapa selepas diri? Dia isytihar Nabi. Sayyidina Umar rasa hebat sangat dah. Tuan-tuan sayang ke diri sendiri tak? Sayang tak ke diri sendiri? Mau tak sayang Ustaz? Mula-mula kena PKP kata la ilaha illallah, takut betul kita kemati gini dah. Pergi pasar raya tu, spray spray apa, sanitizer, alkohol tu, dekat besar botol mineral ni, ada bulan poket. Sarung tangan lagi, yuk, dengan mask apa nutup mulut lagi, muka lagi. Yuk, nak pegang troli pergi pasar raya ni, dia berspray tu. Spray troli ni, jarak jauh ni. Bimbang ke penyakit ni kan. Balik ke rumah tak turun masuk ke rumah. Duduk bawah pos depan rumah tu, mandi. Tanggal baju sependa je mandi depan rumah tu. Mandi dengan Dettol, spray Dettol sampai pedih-pedih biji mata. Baju rendah dalam beldi semalaman, bubuh sabun, bubuh Dettol lagi. Dah barang-barang beli di pasar raya tadi, sembur dengan spray apa ni, spray Dettol lagi, spray dengan apa, dengan apa, kangkaunya, ayahnya, air kotak, benda semua spray belaka tu. Biar 10-15 minit. Orang rumah tak bagi masuk ke rumah. Tunggu dulu bang. Mandi dulu. Kau nak mati, mati seorang je. Jangan melibat ke koma. Semua sayang ke diri sendiri, sayang ke nyawa kan. Mulanya masa kita. Sekarang dia tak ada dah. Dia dah apa? Allah bisa tegar, biasa, tak ada kebenda dah. Ya? Betul tak? Sayang ke diri sendiri itu normal lah, biasa. Sayyidina Umar kata, engkau lah paling aku sayangi wa Rasulullah selepas diri aku. Apa kata Rasulullah? Tidaklah ya Umar. Belum lagi Sayyidina wahai Umar, belum standard lagi. Ya. Walladhi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, kata Nabi. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Dibuang perkataan istithna illa tadi. Sehingga aku ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang yang paling engkau kasihi. Hatta akuna ahabba. Yang baca hatta akuna dia ada an mudmarah, tersembunyi pada hatta bermakna ilah, ada intihaul ghayah. Hatta an akuna itu takdirnya. Sehingga aku ni, kata Nabi, jadi orang yang paling engkau apa, ahabba. Awal tadi ahabbu, ngapa pula berada atas? Sebab dia jadi khabar predikat kepada akuna kana wa akhawatuha. Predikat khabar dia mesti berada atas huruf akhir. Baca hari Nabi ni macam baca Quran juga. Kena betul barih. Jangan main buka rimah je dah. Hatta akuna ahabba ilaik, sehingga aku jadi orang yang paling engkau kasihi, sayangi dalam hidupmu, kata Nabi. Berbanding sehingga aku jadi orang yang paling kau kasih berbanding dirimu. Diri sendiri, bahasa orang faham. Terus Sayyidina Umar U-turn tak bertanggung. Ini U-turn yang bagus. Kita sebelum ni asyik kejap U-turn. Bad netizen kerana U-turn dah. Berapa kali U-turn jadi rabak pada pusing. Orang Kelantan apa, muta itik dah.
Ketuyung seorang aja. Tapi ni U-turn yang bagus. Serta-merta, on the spot. Terus Sayyidina Umar kata apa? Al-ana ya Rasulullah. Sekarang wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Dibuang perkataan illa tadi. Sesungguhnya wahai Rasulullah, engkau lah orang yang paling aku sayangi dalam hidupku berbanding diri aku sendiri. Al-ana ya Umar. Sekarang baru betul wahai Umar. Kata Nabi SAW. Ini maknanya step yang perlu kita bina kalau nak cinta membawa ke syurga bersama dengan Nabi, letak Nabi yang paling disayangi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Setengah riwayat min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, dan ada beberapa riwayat lagi. La yu'minu ahadukum nafyu kamalil imani wa laysa binafi mutlaqil iman, kata ulama hadis. Kalau buka syarah Sahih Muslim, siapa yang syarah? Imam Nawawi. Kalau buka syarah syarah hadis Bukhari, siapa yang syarah? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa maksudnya? Menafikan kesempurnaan iman, bukan menafikan keseluruhan iman. Lalu makna tepatnya beri la yu'minu ahadukum illa, takkan sempurna iman seseorang kamu. Kita duduk dengar ceramah, iman bertambah meningkat. Kita semayang maghrib tadi berjemaah, iman meningkat. Yazidu bi ta'ah, meningkatnya iman dengan sebab ketaatan amal ibadah. Kita berzikir, kita berselawat, sedekah, kerja satu ibadah, semuanya iman meningkat. Tapi dia belum mencapai level kesempurnaan. Belum sampai sontok lagi. Bila iman kita dia akan sampai ke level kesempurnaan, ni tarah 95 ke atas lah markah. Mumtah syaraf syaraf awal ke syaraf ula? Mumtah kelas pertama. Ibarat. Kalau tidak, level kita, level lepas naik gaji je. SKT kita makan prestasi 80 ke bawah. Lepaslah naik gaji contohnya. Naik pangkat. Kalau atas lagi pada itu, nak capai macam mana? Hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ni, kata Nabi, iman takkan sempurna selepas kita buat segala amal ibadat ketaatan, melainkan selepas aku ni, kata Nabi, jadi orang yang engkau paling sayangi dalam hidupmu berbanding siapa? Mak ayah. Kita sayang mak ayah. Allah banyak dalil. Al-Quran, ada hadis Nabi dalam sirah. Bagaimana galakkan, gesaan untuk kita taat, hormati, buat kebajikan pada mak ayah. Silakan. Sayang mak ayah. Tapi ingat, Nabi nombor satu baru mak ayah. Dan juga anak-anak, sayang ke anak, cucu, ya Allah ya Tuhan, ku mati kira lah dengan cucu ni, dengan anak ni sayang dah, keknya dengan cucu, ya, matilah anak. Pak Tayo terbalik kata, kita kata dia lah, kata atuk tak melawat lalu lah, ya lawak benar lah, atuk kalah lah. Ya, sayang, boleh, bukan tak boleh, tapi bagaimana meletak Nabi nombor satu berbanding anak kita, cucu kita, mak ayah. Wanasi ajma'in, ya, sahabat panel tadi disebut, manusia lain selain pada mak ayah ni siapa? Anak-anak ni, isteri kita, suami kita, pemimpin, siapa lagi? Artis pujaan, bintang bola sepak, tak kira lah siapa. Tak boleh letak manusia ni kita sanjung, sayang dia, mati kira dengan mereka ni melebihi Nabi. Mesti letak Nabi nombor satu, kalau tidak habis jahanam kita. Iman takkan sempurna sampai ke sudah. Sebab itulah jatuh hukum wajib mencintai Nabi. Ya. Macam mana boleh jadi hukum wajib cinta Nabi? Bukan sunat. Bila sabit dengan Nabi ni bukan sunat. Sunat aja dah. Wajib. Bagaimana wajib? Ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib maksudnya apa? Perbuatan diberi pahala kepada pelakunya akan dikenakan azab dan siksa bagi mereka meninggalkan benda wajib. Itulah ertinya wajib. Apa warna wajib solat? Siapa solat dapat pahala. Dah kalau tak solat, azab dan siksa, dosa. Apa makna wajib menutup aurat? Siapa menutup aurat, dia akan dapat pahala. Yuthabu fa'iluhu. Diberi pahala syurga pada pelakunya. Wa yu'aqabu tarikuha. Kalau solat dah, akan diberi azab, siksa, dosa bagi mereka yang meninggalkan solat. Bila aplikasi wajib mencintai Nabi, siapa sayang Nabi, cinta Nabi, syurga baginya. Wa yu'aqabu tariku, akan dikenakan azab iqab bagi mereka yang tidak mencintai Nabi. Dah mana pula ustaz pandai-pandai ngabar wajib, kau mesti tak dengar apa? Cukuplah kita beriman Muhammad Rasulullah dah. Mana nak sayang-sayang lagi? Wajib. Berdasarkan hadis ni ulama istinbat.
Macam mana kita boleh faham? Dia ada dua benda. Ma la yatimul wajibu. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Takkan sempurna suatu kewajipan, melainkan kena buat satu benda ni, lalu buat benda ini jadi wajib juga. Sebab dengan jalan itulah akan sempurnanya kewajipan. Buat benda ni, kewajipan ni akan sempurna. Lalu buat benda ini jadi wajib juga. Macam mana kita nak aplikasikan pada cinta Nabi tadi? Baik. Nabi kata apa? La yu'minu mana? La yakmulu imanu ahadikum. Takkan sempurna iman. Menyempurnakan iman ni apa hukum dia? Wajib. Nak masuk syurga iman kena sempurna. Menyempurnakan iman hukumnya wajib. Jalan cara nak menyempurnakan iman kena sayang Nabi, cinta Nabi, bukan sekat sayang biasa-biasa lebih berbanding manusia lain. Jadi sayang Nabi, cinta Nabi ni melebihi makhluk lain ni jatuh hukum wajib. Sebab dengan cara itulah akan dapat menyempurnakan kewajipan, melengkapkan iman ni tadi. Itu dia. Ayo okey. Okey. Cukuplah sebagai pusingan pertama 15 minit saya serahkan kepada sahabat panel untuk meneruskan bicara forum Al-Muqarrabin kita pada malam ini.